بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bersyukur kita kepada hadrat ilahi yang mana Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia ke atas kita dengan rahmat dan pula nikmat. Boleh kita bersama-sama lagi pada malam ni, ibu-ibu dan bapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita boleh mari bincang dan pula boleh mari muzakarah dengan pada malam ni dengan kita mengingati pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah saudara-saudari yang disayangi Allah dan hadirin hadirat. Jadi kita sekarang ni kecek pun seminggu tu 2 kali. Lebih ke seminggu 2 kali tu tak banyaklah. Dulu kita boleh kecek setiap malam, boleh bertemu dengan ibu bapa setiap malam, boleh muzakarah setiap malam. Tapi learning ni kerana keadaan sibuk ke apa salah satunya, jadi kita boleh buat seminggu 2 malam, dikatakan malam Selasa ataupun malam Jumaat. Malam Selasa semalam dan pula malam Jumaat semalam. Walaupun bagaimanapun ibu bapa, jadi kita marilah sama-sama kita merenungkan dan kita bersyukurkanlah kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Taala penuhkan rahmat dan nikmat kepada kita pada malam yang mulia, pada malam dikata penghulu bagi malam, dikata malam Lailatul Jumu'ati, dikatakan Sayyidul Al-Layali dan pula Sayyidul Ayyami. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ada bicara tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dikatakan jalan ni ataupun kehidupan Nabi semenjak daripada awal hingga sampai ke akhir. Maka hak kita bicara dah minggu yang telah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi masa dia tu kecil-kecil dan masa dia tu halus, maka dia tu tak suka dah kepada amalan-amalan daripada kerja orang jahiliah. Kerana dia saat ni di dalam peliharaan Allah, di dalam jagaan Allah, seperti musannif dan pengarang kita katanya waqad hafizahullahu fi sigharihi min a'malil jahiliyah allati jaa syar'uhu syarifu bididdiha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia saat ni tu Allah Taala peliharakan Nabi, Allah Ta'ala jagakan Nabi masa kecil-kecil lagi daripada segala amalan-amalan orang jahiliyah yang telah datanglah oleh syarak saat itu menentangkan akan amalan-amalan orang jahiliyah. Jadi syarak mari saat itu menentang tentang amalan orang jahiliyah. Seperti minum arak dalam purung kepala, ada seperti masalah tawaf bertelanjangnya di hadapan Baitullah kan? Dan setengah daripadanya nak kata Nabi selepas pada tu ia tak suka sangat-sangat kepada patung dan syiir-syiir daripada orang Arab, dan Nabi tu sangat perasaan yang Allah Ta'ala tahu tu berasa benci kepada berhala-berhala. Dan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni wakana, dan adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu ma dhubiha 'alan nusubi. Nabi tu tak makan Nabi tak makan akan makan ni dan semula la yakulu, tiada makanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mazubiha, akan binatang yang disembelih, akan dia akan barang akan binatang, ma tu minal hayawan, daripada binatang yang disembelih akan dia alan nusubi, di atas batu.
Muradna an-nusubi itu ialah dia dobitnya kata hiya hijaratun tungsabu, ialah satu batu yang diletak, yang diberdiri akan dia, lagi pula wa tusabbu alaiha, dan dituangkan di atas batu sani dima'uz zabaih, akan segala darah-darah yang ditumpah daripada semulahan-semulahan. Lepas pada tu wa tu'badu, dan diibadat akan dia akan darah semulahan hak yang semulah di atas batu. Supaya kita lah tengok daripada orang-orang kufar, daripada orang-orang kafir. Dia letakkan satu batu, dia berdiri satu batu. Lepas tu apabila dia tu semulah akan semulah, maka darah-darah semulah, maka dia cuahkan di atas batu. Lepas pada tu dia ibadat, lepas pada tu dia semua. Maka sebab itulah Nabi kita tak makankan semulah orang jahiliyah yang semulah di atas batu. Makna nak semulah di atas batu yang dilomokan darah, yang dituangkan darah semulah, lepas tu ibadat. Supaya orang learning lah. Ada ke setengah-setengah daripada orang zaman dulu ke. Banyak kita tengok sepuluh kata semula kambing, semula apa, ya tak ada ngapurung. Ni. Orang-orang zaman dulu, amalan-amalan orang tua-tua kita hak besin jahiliyah dulu. Belum pada jahiliyah Quraisy lagi, kita kata jahiliyah dah zaman kita ni pun dah. Orang tua-tua setengah tu tak ada. Misalnya orang semulah gapo, semulah lembu, ataupun semulah gapo, semulah kambing, dia tak ada pun. Kamar dia darah tu dia pegang dengan tangan, maka dia lomo di tangan dia. Lepas tu darah tu dia nak buat gapo? Dia nak pergi berjamu kon dah. Kalau dia ada bersahabat dengan jin, dia nak bersahabat dengan jin, dia nak jamu kepada jin dia, kepada hatu dia. Ni ada setengah daripada orang-orang tua kita di zaman dulu. Supaya tu juga orang jahiliyah, apabila dia semulah akan satu semulah, maka batu yang didiri, maka darah semulah, maka dia tuai, dia comok ataupun dia cuah di atas batu. Lepas pada tu dia beribadat kepada batu-batu yang disembahkan ataupun yang dituangkan dengan darah-darah sani. Tapi Nabi SAW dia tak makan akan semulah hak yang semulah di atas batu yang didiri, lepas tu dicuahkan darah ke atasnya. Ni kita kena jaga gak banyak ke orang kita dok main pelik-pelik tu ibu bapa yang dirahmati. Kadang-kadang cucuh liling, kadang-kadang tebukkan telur. Lepas tu tak di atas tanah, kama dia panggilkan suruh apa ni jelah belaka, bukan belaka ni. Ni bukan daripada asy-syara'i al-islamiyah, bukan daripada syarak-syarak yang bahasa Islam. Itu daripada khurafat, daripada benda-benda yang celaru dan benda-benda yang tipu daya oleh syaitan, dan itu daripada benda-benda yang gapo, yang menyalahikan syarak dan pula dimenentang akan dia oleh syarak. Ibu bapa kalau ada tempat teh kita, kalau ada di rumah kita, kadang-kadang pergi semulah tak kubur, semulah kambing tu darah sat ni perlukan, ditaburkan kawasan kubur, kerana pujakan kubur, pujakan masalah tunggu, pujakan masalah tepat. Ini bukan. Sebab tu Nabi kita dia tak makan akan semulah yang disemulah di atas batu yang didiri. Lepas tu apabila batu didiri, gitu cuahkan darah-darah semulah, lepas pada tu pergi sembahkan batu, itu bukan. Supaya macam kita di hari ni lah. Banyaklah orang-orang kita saat ni tu. Ada buat-buat ni amalan setengah tu daripada amalan jahiliyah dah tu. Tapi Nabi kita SAW dia saat ni tu tak makan akan semulah hak yang disemulah di atas batu. Wa harrama, dan menegahlah ia Nabi. Nabi sedang menegah. Pada zaman Nabi tu Nabi menegah gapo dia weh. Ayat ni menegah syurbal khamri, akan meminum akan arak. Nabi tu tegah tentang minum arak. Nak kata Nabi tak kena dah masa ia kecil-kecil. Masa ia budak, ia tak makan dah akal semulah daripada semulah, yakni daripada semulah orang jahiliyah yang semulah di atas batu-batu yang dicuahkan darah, yang dituangkan darah, lepas tu sembuhkan akal semulah saat ni tu. Maka Nabi tak makan dah semulah tu. Supaya kafir dia semulah perak-perak, maka dia semua dia tak dia wis sebelah pada dia makan sebelah lagi, dia letak tak payah tokong dia letak tak payah berhala, dia kata berhala dia nak makan masalah. Maka Nabi tak makan kan semula itu. Wa harrama syurbal khamri ala nafsih, dan menegahlah ia Nabi. Nabi menegah, Nabi menahan syurbal khamri, akan minum arak. Orang Arab masa tu Allah cu sangat, sebar sangat tentang minum arak.
Dah hebat sangat pada masa jahiliah dulu. Dan rumah siapa saat ni tak ada arak payah dak pai rumah, payah arak, payah naga macam kita payah naga. Kalau siapa dia dak pai rumah siapa dia tak ada payah arak hawak cerukkan akan arak, maka umur tu cek, umur tu tamada. Sebab di kalangan orang jahiliah dulu jerukkan masalah arak saat ni sama ada arak inak, sama ada arak tumpah, semua itu akan diletakkan di hadapan rumah mereka. Tapi Nabi menegah akan diri dia daripada minum arak. Menegah ala nafsih di atas dirinya. Tapi minum arak di zaman itu ma'asyuyu'ihi fi qaumih, serta masyhurnya serta masyhurnya masyhur syurbil khamar. Masyhur sangat, latah sangat, umum sangat, meratai sangat fi qaumihi, pada kaumnya, kaum Nabi daripada kaum Quraisy, sangat-sangat majunya. Sangat-sangat hebatnya, sangat-sangat mengecurnya, sangat-sangat masyhurnya tentang minum arak di kalangan gulung-gulungnya Nabi daripada fuak Quraisy dan fuak Arab, syuyu'an azima, sebagai masyhuran, sebagai latasan dan sebagai curnya yang amat-amat besarnya. Tak apa tengok lah ni ke. Hala ni pun nak klik sepuluh zaman dulu klik ni. Benda-benda arak, benda pening, benda mabuk. Maka nak klik supaya dia seklik. Nak klik supaya zaman jahiliah semula. Tengok lah ni ke banyak duk minum. Walaupun bukan arak betul-betul, tapi pening. Termasuk di dalam jenis ataupun nak bagi arak. Macam orang kita lah ni duk mabuk buku ketung. Macam orang kita lah ni duk mabuk dengan air kok, dengan air ubat batuk poritin, mabuk dengan ubat gila. Ni orang panggil arak tu dia terbahagi dua pula. Ia ada arak cair, ia ada arak kering. Beberapa. Yang dirahmati. Mana arak cair? Arak cair seperti arak mekong ataupun daripada wai. Adapun arak kering daripada kita tahu butir, butir roce. Daripada masalah kita tahu ubat gila, masalah ubat yama, masalah semua ni daripada arak. Kemudian di zaman dulu lagi dah benda ni ada. Benda ni sedang sabit dah pada masa jahiliah. Orang tu suka dah minum arak. Orang sangat setuju dah kepada minum arak. Lagi pula di dalam kota Mekah saat itu jadi masyhur dan telatahnya dan meratainya dengan minum arak. Tapi Nabi tu menegah akan diri daripada minum arak. Sebab itulah orang minum arak ibu bapa dah. Akhirat esok dia saat itu sangat-sangat ditutupi, sangat-sangat disiksakan oleh Allah. Lepas pada tu kalau siapa dia duk mengekali minum arak, maka ibadat dia Tuhan tak terima masa 40 hari. Dia minum setitik daripada arak masuk ke dalam hati. Dia minum setitik arak masuk ke dalam diri. Maka amalan dia, ibadat dia di dalam masa dia minum arak Tuhan tak terima masa 40 hari. Setitik arak 40 hari tu tak terima. Supaya ni orang minumkan ketung 1 hari setitik. Lah ni 10 puyuk, 2 puyuk. Makna amalan dia kira sendiri. Setitik daripada arak tu tak terima ibadat 41 hari. Lepas tu kalau 2 titik gi kumik gi kumik. Titik 40 hari. Kalau 2 titik 80 hari. Kemudian kalau misalnya kita tak 3 titik daripada arak 120 hari. Yakni 3 bulan dah. 4 bulan dah Tuhan tak terima ibadat dan pula amalan-amalan kita. Apa lagi kita duk gomokan arak jenis arak saat ni tu siapa 10 puyuk 2 puyuk sehari. Lebih-lebih lagi lah. Sebab itulah ibadat. Sebab apa doa aku berdoa dengan Allah Tuhan tak terima ni. Dengan sebab apa aku duk minta pada Allah, aku duk pohon pada Allah, Tuhan tak terimakan doa. Sebab orang minumkan arak tu setitik, Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima amalan dan ibadat dia masanya 40 hari. Tapi Nabi pada zaman itu Nabi kecil-kecil, Allah Ta'ala melera dah Nabi. Nabi tak suka. Nabi menegah akan diri daripada meminumkan arak. Orang panggil minuman keras. وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي يُحَلِّ اللَّهُ بِهَا أَنْبِيَاءَهُ لِيَكُونُوا عَلَى تَمَامِ الِاسْتِعْدَادِ لِتَلَقِّي وَحْيِهِ.
Nah, kenapa boleh kata fok-fok rasul ni? Dia tak suka kepada makan ni. Hak yang gapo yang dipuja. Makan ni gi gapo disemulai, lepas tu darah semulai tu gi cuah di atas batu. Lepas tu masalah batu saat ni disemulaikan atasnya, darah tu dituangkan, dilomokan di atas batu. Nabi tak suka juga makan ni pising tu. Lepas tu amo nak oyak sikit. Fok-fok hak duk sahabat dengan masalah jin. Fok-fok hak duk sahabat dengan masalah hatu kita kata. Kamadi orang hidup sahabat ni setiap makan ni, setiap minum ni dia, belum pada dia nak makan, belum pada dia nak minum, benda tu dia jilat dulu. Nah, sebab tu dia jadi gelap perut tu. Kalau kita tengok fok-fok hidup sahabat teh saat ni tu, semua makan ni dia, semua minum ni dia, maka gapo orang panggil dijilatkan oleh benda-benda ni semua. Sebab tu Nabi kita tak suka tu makan ni yang dipuja, misalnya semula di atas batu, lepas pada tu batu saat ni tu dilomokan darah, dituangkan darah, lepas tu dipujakan makan. Nabi tak makan tu. Nabi tak suka. Pas kita lah ni hidup sahabat, lepas dah tu, lepas pada sahabat kita wi makan kepada demo dengan makan hak kita puja, Nabi tak suka. Pas kita lah ni suka. Puja, wi makan kau orang. Puja, kita makan sendiri. Bahkan benda tu ya gomo dulu lagi. Lepas pada tu Nabi pula tak suka tertengah minum arak. Minum arak di atas diri Nabi. Nabi masa tu belum dibangkit jadi rasul. Belum dibangkit jadi Nabi. Tapi Nabi tak suka dah. Nabi menegah dah di atas diri daripada minum arak. Walaupun arak di zaman tu sangat-sangat masyhur dan sangat-sangat di kalangan orang-orang Quraisy dan kumpulan-kumpulan Quraisy. Maka sebab itulah, sebab apa boleh kata arak saat ni tu mula-mula di awal Islam Allah Ta'ala tak larang putus. Tuhan kata kena, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ni awal Islam. Tapi pada masa Nabi itu kecil, Nabi tak suka barang yang dipujakan oleh iblis. Barang yang dipujakan hatu syaitan. Nabi tak suka akan makan ni tu. Patut orang hidup sahabat dengan makan ni macam ni. Hak ni orang panggil benda Nabi tak suka. Dan pula Nabi tak suka. Nabi menegah di atas diri dia. Belum pada dia jadi Nabi, jadi Rasul. Nabi tegah diri dia daripada minum arak. Walaupun tertengah arak tu sudah jadi masyhurnya, jadi latah di kalangan orang-orang Quraisy. Kenapa? Kerana arak di awal Islam dulu, pada awal-awal Islam, dibangkitkan Nabi jadi Rasul, maka ditegah ke dak arak betul-betul? Allah Ta'ala tak tegah betul-betul. Tapi Tuhan Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan hampirlah kamu akan masalah semaya. Kamu jangan masuklah semaya. Kamu jangan hampir kepada semaya. Wa antum sukara, padahal kamu tu mabuk, padahal kamu tu pening. Kenapa? Asbabun nuzul. Sebab ayat turun ni, ayat lari tertengah, jangan masuk semaya, jangan duduk semaya, padahal keadaan kamu tu duduk pening, keadaan kamu duduk mabuk. Kenapa? Supaya ni kalau kita duduk pening, pening yang ketung masalah, ataupun kita pening dengan ubat gila, jangan lagi duduk masuklah semaya. Kenapa? Satu cerita. Amo nak cerita ibu bapa yang dirahmati. Satu cerita belum pada awal-awal Islam dulu. Kerana Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan pula ada Sayyidina Uthman bin Affan. Dan situ ada pula Sayyidina Uthman bin Affan, ada pula Uthman bin Maz'un, yakni kita kata orang panggil apa? Yakni orang panggil Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Maz'un ni, yakni dikatakan adik akak Nabi. Maka satu ketika Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman bin Affan sekali pakat duk minum arak di rumah Uthman bin Maz'un. Pakat duk minum arak situlah belum pada mengorek. Jadi pelung pada maghrib sana 10 orang daripada kalangan sahabat Sayyidina Ali sendiri, daripada Uthman bin Affan sendiri, daripada Uthman bin Maz'un dan daripada Umar sendiri duk minum arak belum pada mengorek. Kemudian apabila belum pada mengorek pakat duk minum arak lah, pelaga gelas gitu. Tapi Islam tak ada larang lagi kata minum arak tu haram motai-motai. Haram betul-betul, Islam tak ada tegah lagi. Boduk mari apabila sudah minum arak, orang azankan maghrib, mengerik.
Maka sudah bay mengorik saat ni tu siap gapo ni demo tolak Saidina Ali nak jadi terimi kerana Ali tu ya alim. Sebab Nabi kata aku ni ilmu, adapun pitu ilmu ialah Ali. Babul ilmi huwa Aliun ibnu Abi Talib. Aku ni gedang ilmu. Aku dikatakan gedang ilmu, tempat taruh ilmu, petara ilmu aku. Khazainul ilmi ada Nabi kata gedang-gedang ilmu ialah aku, ialah kena kepada aku. Nabi kata wa babul ilmi, dan pintu bagi ilmu ialah kena pada Ali karramallahu wajah. Kemudian demo tolaklah Ali nak jadi terimi berapa? Tolak Saidina Ali nak jadi terimi. Kemudian tu Ali pun saat ni tu nak jadi terimi. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ali pun bacakan doa iftitah. Lepas pada tu Ali pun bacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ali pun dah bacakan Fatihah. Lepas pada tu baca surah Quliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Pada ayat tu ada la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadat akan barang yang kamu ibadat, hei kafir Quraisy. Qul ya ayyuhal kafirun, katalah olehmu ya Muhammad, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak sembah barang yang kamu sembah. Tapi Saidina Ali gi jadi terimi gi baca ayat a'budu ma ta'budun, aku beribadat. Kata Ali dalam semaya dia, a'budu ma ta'budun, aku beribadat dan aku sembah barang yang kamu sembah. Makna kata kau ibadat akan barang kamu sembah, yakni makna kata kamu sembah berhala, kami pun sembah berhala. Tu sebab silap Sayyidina Ali. Sebab apa boleh Ali silap pada ayat tu saat ni? Dengan sebab peningnya minum arak, dengan sebab peningnya dan mabuk minum arak di rumah bagi Uthman bin Maz'un sebelum pada mengorik, dia mau tolak dia jadi terimi. Lepas daripada Ali baca ayat jadi a'budu ma ta'budun, bukan la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadat, aku tidak sembah barang kamu sembah. Tapi Ali gi paling jadi a'budu ma ta'budun, aku sembah barang yang kamu sembah. Bermakna kata orang Islam itu sama tetangga semuanya ibadat pada berhala, ibadat pada tok kong gatik, patung gatik. Sebab itulah apabila Ali gi jadi terimi macam tu, ayat turun mari ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata ngana? Tuhan royak ke Nabi, Tuhan wahyu pada Nabi kata, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu hampir akan semaya kamu wa antum sukara, padahal kamu tu mabuk dan pening. Jangan. Tu pucuk ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat. Ini pucuknya ayat tu. Ininya sebab, ininya tanggap apa pucuk dan senih boleh turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Inilah ibarat itu, tak ada langgar putus lagi. Tak ada langgar putus lagi awal-awal Islam. Duk mari orang Islam ime pun kuat, ime pun kuat, Nabi pun wi ke ime ni. Nabi pun terrib, Nabi pun bayar pada sahabat-sahabat. Siapa sahabat sendiri katakan masalah payah-payah arak di hadapan rumah-rumah mereka, dan kata dalam sejarah mereka sendiri cuahkan arak saat ni di batas-batas dan di tembok-tembok bagi Madinah. Wa dzalika kulluhu minas sifati, dan bermula dimakan itu, dimakan yang tersebut al-mazkur min adami aklihi ma zubiha 'ala nusubi wa hurmatihi syurbal khamar. Apa maknanya? Dan dimakan itu yang tersebut daripada tiada makannya Nabi barang yang disemulah di atas batu yang dipujakan, ataupun disemulah maka dicuahkan akan darah-darah di atas batu. Makna batu dipujakan, maka semulah di atas batu yang dipuja Nabi tak makan. Wa hurmatihi syurbal khamar, dan Nabi menegahkan diri dia daripada minum arak. Kulluhu sekalian ini minas sifati, adalah ia daripada segala sifat-sifat. Segala sifat-sifat mana? Allati yuhallillahu biha,
Ada daripada segala sifat-sifat yang telah menghurailah dengan dia dengan sifat saat ni, yang telah memperhalal, yang telah memperhurai, yang telah melepas ia Allah Taala tu allati yuhallillahu biha, daripada sifat-sifat yang telah melepas oleh Allah dengan dia dengan sifat anbiya'ahu, akan segala para nabinya. Ni nak kata sifat-sifat bagi para nabi yang Allah Ta'ala nak bangkitkan nabi sebagai jadi beritaan langit, nak royak ceritaan Allah, nak royak risalah Allah, maka Allah Ta'ala pelepaskan daripada nabi, daripada sifat-sifat yang tersebut, daripada makan akan semula di atas batu yang dipuja ataupun minum arak. Ini Allah Ta'ala akan pelepah dan menghuraikan daripada orang-orang yang Allah Ta'ala nak latihkan Nabi. Kenapa? Boleh Allah Ta'ala nak melepaskan daripada para Nabi saat ni? Liyakunu, supaya adalah mereka itu anbiya'uhu. Supaya adalah para Nabi Allah saat ni tu. Ala tamamil isti'dadi, di atas sempurnalah bagi persiapan dan persedia. Sebab tu Allah Ta'ala capok ke dalam hati Nabi masa ya halus-halus lagi, masa ya budak-budak lagi. Ya tak suka kepada permainan bagi orang jahiliyah. Ya tak suka kepada perayaan berhala-berhala yang dibuatkan oleh orang-orang jahiliyah. Daripada masalah pujaan-pujaan orang jahiliyah, Nabi tak suka. Dan pula daripada minum arak yang masyhur di kalangan orang Arab, di kalangan orang Arab di dalam kota Mekah, Nabi tak setuju. Kenapa? Kerana golek ke orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bangkit jadi Nabi, maka Tuhan saat ni tu capaklah hati wasa tak suka kepada perayaan-perayaan masalah berhala, tarik berhala, buat mahrajan, buat perayaan, lagi pula berhala yang dipuja, yang digapo, tarikkan berhala dibuat perayaan, dan pula makanan yang dipujakan di satu tempat patu pakat makan, maka Nabi tak suka. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mempelepaskan daripada Nabi saat ni tu dah. Daripada Nabi saat ni, sebab orang yang nak jadi Nabi, maka Allah Ta'ala pelepaskanlah dia daripada sifat-sifat makan ni. Kita nak buat misal ibu dan bapa yang dirahmati, orang nak jadi molek. Misalnya orang ni nak jadi tok guru. Tengok masa dia kecil tu pelik dah pada budak lain. Kalau budak lain dia suka main, tak tahu geno, tapi dia tak duk dia cara dia. Dia mau main, dia tak main. Dia mau galak, dia tak galak. Dia mau makan benda-benda becing, benda-benda tak molek, dia tak makan. Dia mau dia tak makan. Makan mutah. Pelik dah budak ni weh. Kenapa? Kerana dia tu nak dipilihkan oleh Allah. Allah Ta'ala buat persediaan untuk dia tu, masa budak tak boleh terima dah. Benda-benda tak comel, kerana Tuhan nak akad dia jadi alim ulama satu hari. Ni lebih-lebih lagi Allah Ta'ala nak bangkitkan Nabi SAW, yakni jadi Nabi Allah, jadi Nabi yang pimpinkan umat, jadi Nabi yang berita tentang risalah Allah. Maka Tuhan saat ni melepaskan Nabi daripada sifat-sifat yang disebutkan sekalian, ataupun daripada sifat-sifat yang tersebut. Kenapa? Liyakunu, supaya adalah Nabi-Nabiullah saat ni tu, Nabi-Nabi Allah saat ni, ala tamami al-isti'dadi, di atas mesempurnakan buat persiapan, buat cadangi, cadangi dan persiapan, li talaqqi wahyihi, kerana nak tercampakkan wahyu Allah. Kerana mereka tu nak terimakan wahyu Allah yang dicampakkan oleh Allah terhadap mereka, maka pasti tubuh-tubuh mereka dan diri-diri mereka saat itu kena lepaskan daripada ukara-ukara yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ataupun yang disebut di sini. Jadi tu. Jadi masalahnya jadi masalahnya jadi Nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Allah Ta'ala saat itu nak bangkitkan jadi Nabi, nak bangkit jadi Rasul bagi Allah, maka Tuhan saat ini capaklah hati Nabi, rasa tak suka kepada makan-makan ni yang dipujakan oleh Quraisy, dan pula daripada minum keras, daripada arak, supaya nak sempurna daripada persiapan mereka dan cadangan mereka untuk nak menerimakan akan wahyu Allah, maka mereka tak suka kepada benda-benda yang tersebut. Fahum, maka bermula mereka itu anbiya'uhu, yakni anbiya Allah Ta'ala saat ni.
Dek. Anbiya Allah Subhanahu wa taala ni maksumuna, dipelihara akan mereka itu. Dijaga akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang panggil orang maksum ataupun orang yang dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dan dipeliharakan mereka itu oleh Allah minal adnasi, daripada segala kekotoran-kekotoran, daripada segala kecemaran-kecemaran. Jadi makna kata mereka itu sebelum nak jadi Nabi, maka Allah Ta'ala jaga dah mereka. Allah Ta'ala pelihara mereka daripada segala adnas, daripada segala kekotoran-kekotoran dan pula cemar-cemar ataupun benda kecemaran-kecemaran qablan nubuwati wa ma ba'daha, sebelum daripada nak jadi Nabi dan selepas daripada jadi Nabi. Sebab itulah kalau kita tengok seorang saat ni tu, jadi terima kasih. Terima kasih dia mau kata tu. Raucak baba tukun. Terima kasih berlaku kepada peminat-peminat kita. Alhamdulillah lama tak ada boleh kecek. Walaupun tak boleh kecek banyak pun setiap-tiap malam pun alhamdulillah boleh waktu seminggu 2 malam. Insya-Allah kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masa yang sikit ni kita boleh wilah sekadar-kadar yang kita boleh ambil fikir, ambil beramal. Jadi Nabi SAW jadi masalahnya dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fok-fok Nabi semua ni Allah Taala jaga mereka tak jatuh lah dosa. Tak usah kata le dosa, benda-benda hak tak comel, benda-benda hak khamih, benda hak sikit-sikit dari ukara yang tak molek hak nak jadi daki-daki, nak jadi kotor-kotor, maka sebelum daripada nak jadi nubuah, nak jadi kenabian, Allah Subhanahu wa taala jaga mereka itu daripada makan yang tak molek, tak comel. Daripada benda-benda hak yang ada bersangkut dengan puja-puja ataupun daripada minum-minum arak tu Allah Taala mereka. Allah Ta'ala jaga mereka. Allah Ta'ala peliharakan mereka saat itu daripada benda-benda semua. Jadi amma qabla an-nubuwati falyata'ahhalu lil amril azimil ladzi sayusnadu ilaihim. Amma qabla an-nubuwati, adapun sebelum daripada jadi Nabi. Sebelum daripada ia jadi Nabi. Nabi kita ke Nabi yang lain. Sebelum daripada dia tu jadi Nabi. Falyata'ahhalu, maka buat persiapanlah mereka itu fok-fok Nabi ni. Jadi makna kata fok-fok Nabi sebelum daripada dia nak jadi Nabi, maka dia buat persiapan, maka dia buat cadangan lil amril azimi, bagi pekerjaan yang amat besar. Apa pekerjaan amat besar? Yakni pekerjaan yang dia nak bawa, yang dia nak pikul, ialah pekerjaan kenabian, yakni pekerjaan nubuah. Itu dikatakan pekerjaan yang amat-amat besar. Maka orang nak jadi Nabi ni bukan masalah boleh, yakni pilihan suku sakat daripada Allah. Ini fadlum minallah, yakni limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab martabat Nabi, martabat Rasul ni, walaupun orang ni usaha ibadah, usaha wa amal, siapa sia malam, siapa tidur tak tidur, makan tak makan, nak wisapa kepada martabat Nabi, ya tak siapa. Nak wisapa martabat Rasul, tak siapa. Sebab itulah orang nak jadi Nabi, nak pikirkan titah Allah, nak pikirkan dakwah Allah, dia bukan seni ibu bapa. Sebab orang nak pikirkan dakwah Allah ni, nak menyeru, nak mengajak manusia kepada Allah, dia nak pikirkan perkara ni satu amanah yang besar, satu pekerjaan yang besar. Sebab itulah belum pada dia nak jadi Nabi, belum pada dia nak jadi kenabian, makna kata dia kena buat persiapan dah, benda-benda tak comel, benda-benda yang tak molek, Tuhan jagakan mereka. Kerana mereka tu nak tanggungkan benda besar. Kita buat misalnya, buat contoh ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari hadirin hadirat yang disayangi. Misalnya bekah yang kita nak buh mah. Dah kita taruh apa? Mah saat ni kita tak taruh dalam payah. Kita tak taruh dalam gapo. Dalam bekah tatamada, bekah biasa. Bekah kita terpayah buat buh budu. Orang tak taruh mah dalam itu.
Dah. Orang tak taruh mata belia saat ni tu di dalam apa? Di dalam kita kata dalam motor wak buh ikan ngasih. Orang tak buh. Nak buhkan masalah mah, dia mau beli tusip lah ni. Beli tusip, taruhkan mah tu dalam, taruhkan masalah perak, mata belia tu dalam. Dia mau tak taruh deh mata belia dan mah tu di dalam puyu gawa. Dalam kita kata, dalam budu payah, ataupun di dalam payah naga, ataupun dalam payah bertajuk, tak tahu ke tak taruh. Kenapa? Kerana mata belia dan mah ni dikatakan benda yang sangat-sangat berharga dan benda sangat-sangat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mah dan perak orang panggil benda sangat nilai di sisi manusia. Manusia tak boleh payah naga, manusia tak boleh payah bertajuk. Tapi lebih-lebih lagi kita tahu Nabi dan Rasul, orang yang nak terima amanah dan kerja yang amat besar daripada Allah, maka mereka tak boleh nak terimalah benda-benda yang cemar, sebab mereka akan jadi bekasan ataupun jadi bekas yang nak terimakan amanah Allah, nak terimakan dakwah daripada Allah, nak terima risalah Allah, pasti bekas mereka, tempat mereka, hati mereka, diri mereka tak boleh bercampur dengan benda-benda kekotoran. Itulah maksudnya Allah Subhanahu wa taala campur ke dalam hati Nabi, tak suka kepada makan-makan benda yang dipuja, dan Nabi tak suka pada minum arak. Kerana mereka itu buat persiapan untuk nak menyambutkan satu pekerjaan yang besar, allazi sayusnadu ilaihim, yang lagi akan di sana akan diberi kepada mereka itu. Apa kerja yang besar? Yakni kerja dakwah. Apa dakwah? Mengajakkan manusia saat itu pergi kepada Allah, mengajak manusia saat ini ibadat pada Allah, untuk mengenalkan Allah, ma'rifatullah. Sebab tu Nabi ta awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kita saat ni dapat kita nak sejaya. Sebab itulah bagi para-para Nabi, dia tak suka pada minum arak. Bagi para-para Nabi, dia tak suka kepada makan ni yang dipujakan oleh kafir-kafir Quraisy, kerana benda tu benda cuma, kerana benda tu benda tak comel. Wa amma ba'daha, dan ada pun selepas daripadanya, selepas daripada jadi Nabi, falyakunu qudwatan li umamihim alaihim minallahi afdalus salawati wa atammut taslima. Dan ada pun selepas daripada Nabi. Jadi makna tu sebelum nak jadi Nabi, mereka saat ni tu kena buat persediaan. Bekas seolah Nabi tu jadi bekas. Bekas saat ni tu nak gapo? Nak bubuhkan dakwah Allah, nak bubuhkan risalah Allah, nak tanggungkan Quran, nak tanggungkan masalah amanah Allah yang besar, pekerjaan Allah yang besar. Maka bekas saat ni kena cuci, sebab nak terima ajaran Allah, nak terima risalah Allah, maka bekas nak terimakan risalah Allah, ia kena cuci. Supaya buat banding saat ni lah, bekas yang nak buh mah, bekas yang nak buh penggawa mata belia, ia kena bekas yang cuci. Bukan payah nagak buh tajeruk hak capur gibuhkan masalah mah di dalam payah nagak buh tajeruk. Orang tak main lagu tu. Sepatut ke payah buh tajeruk kita pergi buh mah dalam tu, taruh mah dalam tu. Maka tak sepatutlah, tak layak. Barang yang ternilai di sisi manusia pun manusia tak buat. Apakah barang yang ternilai di sisi Allah? Risalatullah, Al-Quranul Karim, dakwatullah, mendakwah, kerja dakwah pada manusia, kerja dakwah yang dilatih oleh Allah. Ni sangat-sangat besar. Sebab tu mereka saat ni nak terimakan benda-benda yang tak comel, nak bubuh masuk dalam diri mereka, mereka tak dijadikan. Mereka tak akan terimakan benda-benda al-adnas, yakni perkara-perkara yang kekotoran saat ni nak masuk dalam diri mereka dak. Sebab mereka dikatakan maksum, yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ba'daha, dan ada pun selepas daripada jadi nubuah. Hak saat ni belum nak jadi apa? Sebelum dibangkitkan Nabi, sebelum dilatihkan jadi Nabi, mereka saat ni tak suka dah kepada makan benda-benda yang dipuja. Dan pula minum arak mereka tak suka. Kerana demo tu Nabi-Nabi Allah Ta'ala ni sebagai buat persiapan untuk nak terimakan wahyu Allah. Adapun selepas daripada jadi Nabi, faliyakunu, maka adalah mereka itu anbiya Allah ni qudwatan li umamihim, jadi qudwah, yakni jadi ikutan bagi umat-umat mereka.
Selepas mereka jadi nabi, mereka itu jadi qudwah bagi segala umat alaihim, ke atas mereka itu minallah, daripada Allah Ta'ala tu afdalus salawati, ialah selebih-lebih daripada selawat Allah, yakni segala rahmat Allah, wa atammut taslimat, dan kesempurnaan daripada salam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma akramahullahu bihi qabla nubuwati. Kita baca sikit lagi. Barang yang telah memulia akan dia akan Nabi. Barang yang Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada Nabi. Ma akramahullahu bihi. Barang yang buat mulia akan dia akan Nabi. Barang yang Allah Ta'ala beri kemuliaan akan Nabi. Bihi dengan barang ni. Qablan nubuwati, sebelum daripada jadi Nabi. Apakah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pakaian kepada Nabi, pakaian kemuliaan, beri kemuliaan kepada Nabi sebelum jadi Nabi? Awwalu minhatin minallahi ma hasala minal barakati ala ali halimah alladhi kana mustardi'an fihim. Tengok ni. Allahu Akbar. Sebab itulah orang berkat duk dengan kita, berkatlah siapa kita. Sebab itulah ibu bapa kita nak pada keberkatan ni. Sebab orang berkat duk sekali kita, berkat siapa kita. Supaya kita duk pergi ponok berkat siapa kita. Orang pengen naungi tok paki, naungi orang belajar, naungi tok guru. Oh ya, berkat siapa kita. Tengok Nabi mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala wi kemuliaan dia. Awwalu minhatin minallah, awal dan permulaan yang Allah Ta'ala beri daripada Allah, pemberian yang Allah Ta'ala beri. Awwalu minhatin minallah, awal pemberian daripada Allah. Ma hasala, ialah barang yang hasillah ia barang, minal barakat, daripada segala keberkatan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Ala ali halimah, di atas segala keluarga Halimah. Halimah apa? Binti Zu'aib As-Sa'diyah, yakni mak susu Nabi. Mak susu Nabi, Allah susu Nabi dah. Mula-mula Halimah mengambil Nabi, dia mulai tinggal habis cing dah. Kerana Nabi ni tak ada gapo, dia mau letak tempat orang nak ambil nyusu sana ni. Orang lain ada dengan kakak mah, dia mau tinggal kali dengan budak, ada dengan gelem mah, ada dengan kakak mah, ada dengan duit, ada dengan piti. Tapi Nabi SAW tak ada siapa dia ambil. Kerana budak ni Nabi ni anak yatim piatu, mak pun tak ada, bapak pun tak ada ibu. Maka kakak mah nak ambil mana, duit nak ambil mana, maka tinggal Nabi sore. Nabi sore dah, maka utah hak mari mit Nabi tu Halimah Sa'diyah. Allah dengan kuruh lah, dengan lemah lah, dengan takrok lah. Kerana apa? Kerana makan ni tak ada bagi binatangnya. Lek belakang rumah bagi Halimah Sa'diyah, sangat-sangat keringnya upuk. Tapi apabila ambil Nabi SAW letak di atas belakang utah bagi Halimah, Allah utah Halimah tu segar serta merta. Nampak gagah serta merta, kenyir serta merta, potong demo habis. Jalan pun jadi deras dengan sebab berkat Nabi SAW. Apabila Halimah wamik Nabi wak klik duduk di rumah dia, maka upuk lek belakang rumah jadi kuning tu, maka jadi hijau klik. Ni nak kata keberkatan yang mula-mula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wi kepada Nabi. Maka nak boleh nampak selalu dah Halimah Sa'diyah yang mari ambil Nabi tu dengan utah yang yang lekeh, dengan utah yang kuruh, dengan utah yang lemah, yang daif. Tapi apabila buatkan Nabi di atas belakang, maka utah bagi Halimah Sa'diyah sangat-sangat kuat, sangat-sangat hebat di segi perjalanan. Siapa potongkan utah-utah yang lain. Ta'ala Halimah ala ali Halimah alladhi kana, yang telah adalah keluarga bagi Halimah ni mustardi'an fihim, menyusulah ia Nabi. Nabi tu menyusu fihim, pada keluarganya, keluarga bagi ali Halimah. Faqad kanu qabla hululihi binadihim mujdabina, maka sesungguh adalah mereka itu keluarga bagi Halimah qabla hululihi, sebelum turunnya dan sebelum jatuhnya Nabi. Sebelum daripada Nabi itu jatuh kepada kepada keluarga Halimah,
ataupun sebelum Nabi saat ni turun kepada keluarga Halimah, duduk sekali dengan keluarga Halimah, maka diserukan tempat Halimah dan keluarga Halimah ni binadihim, dengan diseruan dan dipanggil keluarga Halimah ni mujdabin, orang yang kena kemarah. Oh, keluarga Halimah tu, keluarga siapa dia? Abu Kabsyah tu. Oh, keluarga tu kena kemarah tu, umur dia tu kemarah sungguh weh. Pupuk pun mampu habis, uta-uta pun kuruh berengek. Kuruh berengek. Dan kambing-kambing pun tak ada makan ni. Maka dipanggil dengan keluarga bagi Halimah Sa'diyah, dengan keluarga yang dikena kemarau, dengan keluarga yang susah, dengan keluarga yang kering. Sebelum digaba, sebelum diambilkan Nabi, jadikan anak susu bagi Halimah, keluarga dia itu dipanggilkan dengan keluarga yang susah, dengan keluarga yang kering, ataupun keluarga yang kena kemarau. Nah, begitulah lebih kurang. InsyaAllah kita nak jawabkanlah soalan sikit sebanyak daripada dia mau tanya ni. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu dan bapa yang dirahmati, walaupun masa yang sikat, kita keceklah sikit sebanyak dengan ibu bapa, supaya tak kita hilang sangat-sangat dah. Takut dia mau kata rana ni baboyi ni nah, bau ni duk tubik nak malam, tubik nak hari, pernah tengah hari pukul 2, malam pukul 9 sampai pukul 10. Alah ni hilang langsung, tak ada boleh tengok, tak ada boleh kecek, tak ada boleh dengar suara. Walaupun lagu mana pun deh, kita buatlah dalam seminggu tu 2 malam, supaya orang tua-tua kita dan ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah boleh dengar, walaupun teringat berasa teringat, boleh dengar lama sekali, berasa teringat boleh dengar sekali, boleh tengok muka sekali. Ada kata hilang pergi ke mana dah ni baboyi ni? Tak ada hilang ibu bapa, ada. Tapi nak buat masa supaya baru ni tu tak boleh. InsyaAllah lah. Minta berdoa ke amor ratik, minta berselamat amor keluarga dan anak-anak. Jadi dia mau tanyanya, Assalamualaikum babo. Dah. Nak minta ijazah selawat nariyah babo. Nak ijazah ni. Jadi ijazah le telefon ni, amo nak royak boleh ijazah, amo nak ijazah pun boleh, tapi ya tak kemah macam mai jumpa dengan tok guru. Mai jumpa dengan tok guru sendiri, mai jumpa dengan amo, bukan suruh mai jumpa dengan amo, mai jumpa lah hak kita nak terima tu. Amo nak ijazah le telefon ni tak ada bermasalah. Mana selawat nariyah, setengah panggil selawat nariyah, setengah panggil selawat kamilah. Jadi setengah daripada tok-tok guru panggil selawat kamilah, selawat yang mensempurnakan. Dan setengah tok guru panggil selawat nariyah. Makna nariyah. Nariyah ni yang percayalah ia, nariyah yang bahasa percaya, yang bersinar. Mana amo nak mendatangkan selawat nariyah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu dikatakan selawat kamilah ataupun dikatakan selawat nariyah. Ada patu bagi orang biasa terima kutuk guru dah tu tak ada masalah. Kalau kita terimakan di dalam ta'wil ali ataupun lum'atul aurat, maka di dalam tu ya ada selawat nariyah dan ada selawat kamilah. Mau nak baca sekali lagi. Bagi hak mereka nak buat amal tu, pergi buat amal bela-bela. Lepas tu nak cerak selawat ni, kita tengok dalam selawat ta'wil ali ataupun di surat-surat selawat yang lain. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak.
Jadi Tok Guru pesannya, kalau bagi siapa dia nak buat amal selawat nariyah ataupun selawat kamilah ni, 11 kali lepas maya. Apa khusiatnya? Khusiat dia saat ni tu, dia jadi salah satu kerja kita yang kita besar. Kerja yang besar, kerja yang kita nak buat meniaga besar, ataupun kita nak buat kerja yang besar lah. Tak kira daripada perniagaan, daripada masalah syarikat, masalah kita ada kerja yang besar ataupun kerja yang muhim. Amrun muhimun, syai'un muhimun. Pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang penting. Maka Tok Guru suruh kita baca 11 kali. Lepas maya mana? Apa maknanya? Mau nak bacanya makna tu dengan cara ringkas-ringkas, dengan cara sepitah lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Hei Allah, minta muwilah rahmat, minta musayalah di atas penghulu kami Nabi Muhammad. Ya Allah, minta merahmatlah ke Muhammad ni, minta musayalah ke Muhammad ni. Nabi Muhammad ni lah. Muhammad lah. Tanhallu bihil uqad. Yang menghurailah dengan sebab Muhammad ni, terhurai, terlepas al-uqadu, yang hak tersipu. Jadi kalau kerja kita hak duk sumat, hak duk jadi sipu, hak duk jadi payah jaya, hak duk jadi terlekat, maka dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta Tuhan terbuka akan simpulan-simpulan itu. Tu mana? Ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad, minta terlepas dan terhurai dan terlucu daripada simpulan-simpulan hak duk terlekat. Tanhalu bil uqad wa tanfariju bihil qurab. Dan pula dengan Nabi Muhammad ni juga minta Allah Ta'ala lepaskan kita daripada segala kesusahan, kekeruhan, daripada susah, daripada berkelai kabut di dalam kesusahan. Dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Allah Ta'ala terlepas. Tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Dan ditunai oleh Allah dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hawaiju, akan segala hajat-hajat kita. Tu mau nak baca cara rekah tu ibu bapa tu, makna-makna selawat kamilah ataupun selawat nariyah saat itu, itu maksudnya. Kalau kita duk selawat hari ke hari, hari ke hari, sehari ke sehari, malam siang, lepas daripada semaya 11 kali, insya-Allah kerja kita hak duk bersumat, kerja kita hak jadi payah, kerja kita duk jadi selit sepik, Allah Taala berkat dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mudah. Hak payah jadi mudah, hak sipu jadi terbuka, hak terlekat jadi terlepas. Dan pula dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada susah dalam rumah tangga kita, kalau ada terbala dalam rumah tangga kita, jadi susah tak faham gimari, duk jadi kelahi balah, duk jadi panasai, kemudian dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala boleh lepaskan daripada kesusahan itu. Wa tuqda bihil hawaiju, dan pula diberikan oleh Allah dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hawaiju, akan segala hajat-hajat kita. Wa tunalu bihir raghaib, dan disampaikan, disempurnakan dengan sebab benda ni, dengan sebab Nabi ni disampaikan, disempurnakan dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-raghaibu, segala benda-benda hak kita gemar, dengan segala benda-benda hak kita suka. Ternyata wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatim, dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah Allah Taala sampai kepada benda-benda yang kita suka. Benda hak tak suka Tuhan sepak lepas tepi. Hak yang Allah Taala bagi benda hak raghbah, yakni benda hak kita gemar, benda hak yang kita suka. Dan dengan sebab berkat Nabi ni juga Allah Subhanahu wa taala beriga, yakni sampai kepada husnul khatimah, yakni mati di dalam keadaan beriman kepada Allah. Mati boleh kata la ilaha illallah, mati boleh sujud dengan Allah, mati di atas Al-Quran, maka dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ibu bapa yang dirahmati, adalah kita nak royaknya. Sebab tu amalan ni penting ibu bapa, penting. Lepas tu amo nak royak tu, siapa dia nak terima amo ijazah tu, ijazah secara umum. Lepas tu nak molek lagi, mari jumpa lah dengan, bukan suruh jumpa dengan amo ni, pergi carilah tok guru tok mana hak yang ada terima selawat nariyah ini, maka kita kena ada mas 10 baru nak berkat. Kerana mula tak payah bukit kita,
Dah, dia nak terima saat ni dia kata mu kena terima dengan emas 10. Pasal emas 10 ibu apa? Kalau kita tak ada emas 10 kui kau data amo ijazahkan selawat nariyah kepada antum kepada semua yang pendengar-pendengar ini, boleh juga, tak ada masalah. Orang panggil ijazah secara umum. Tapi yang nak comel lagi, ya orang panggil kena ijazah, kena terima dengan secara emas 10, yakni berjabat salam tu orang panggil emas 10 tu. Itu terlebih terikat, terlebih kemas, terlebih kuat dan terlebih kemesraan, yakni segi amalan-amalan ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tu dia mau tanyanya lebih kurang mau jamak sikit sebanyak nah selawat nariyah. Buat amalah wa amawi sungguh wa amawi comel, insya-Allah dengan berkat selawat nariyah ini Allah Subhanahu wa taala sempurnakan hajat-hajat kita dan Allah Taala akan bagi kepada kita benda-benda yang kita suka. Benda kita tak suka tu sepak lepas tepi dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama dia kata satu lagi matahari. Dah. Katanya daripada matahari katanya tun mai tidun fa pa เราจะไปตักขายก่อนจะตักเราต้องอ่านอะไรและทำยังไง Terima kasih Babo. Jadi dia kata tun mai tidun fa pa, mana kata pon kayu kena panah di lita ataupun kena panah di lita di gawa di lita. Jadi pangkayu hok panah di lita ni dia kata เราจะไปตักขายก่อนจะตักเราต้องอ่านอะไรและทำยังไง Jadi belum daripada kita nak keratkan pokok kayu ni, pokok kayu hok panah lita ni, nah lagu mana kita nak baca gapo gantik. Misalnya kita tak tepi mah kita belakang mah kita paing tadi lita, makanya lalu. Misalnya pokoknya siapa 2-3 faham. Lita ni dia terbahagi pula. Ada lita pasir, ada lita api semata-mata. Kalau lita pasir tu dia bunyi paing, ra, pasir, pasal puspa pasir. Lita ni dia terbahagi pula. Bahagian lita tu dia ada pula lita saat ni tu dia panggil lita pasir. Boya lita paing tu dia panahkan syaitan dan iblis. Hak duk berubuk musim hujan nak naik ke langit jin dan syaitan. Maka dipanah dengan anak panah, yakni anak panah bagi malaikat. Apabila dia panah paing tu orang mari, maka bunyi berah. Supaya dengan pasir. Tu dia panggil lita pasir. Maka panah tu kita nampak nyala lulik belakang kita daripada pokoknya ke pokok stem masalah. Lepas tu dia mau tanya sini ni masalah lita panah pokok kayu. Lepas tu pokok kayu yang kita nak tebih panah lita, kena panah lita tu kita nak baca gapo babo. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Amo nak royak dulu sini. Jadi pokok kayu kena panah lita ya bukan panah semata-mata tu. Kena ingat mulai. Kerana di kawasan kita, di kawasan rumah kita tu jin banyak tu. Jin banyak. Kalau umur siapa dia hak kena kenak banyak. Umur siapa dia hak duk perakan benda-benda iblis banyak. Siapa dia duk sobat dengan iblis banyak. Golek ke umur kawasan moh dia tu nak panah di lita. Nak panah di lita. Kadang-kadang setahun tu 2 kali. Golek ke di musim ujian barat ni, golek ke lita nak turun. Kemudian kawasan mana banyak kena panah lita, kawasan tu jin banyak dan syaitan banyak. Kalau emonya umur tu kena buat kenat dengan sihir, dengan iblis, dengan hatu syaitan, ataupun di umur tu ada persahabat-sahabat dengan jin dan syaitan. Deh. Kama dia nya masalah kayu hak kena panah lita. Ni kena tahu juga ni. Lepas tu apabila lita panah paing, kalau kena kadang-kadang dia mau pergi lalu kat tepi pokok kayu kena panah lita sebelum orang tahu. Maka klik malak haranya panah lah, nak tidur tak boleh, panah. Gi minta di bawah kapung kata kena hatu lita weh. Kerana hatu lita saat ni apabila dia kena panah, emu ya mata buta. Orang hak gi lalu tepi tu jadi mata tak gari. Kadang-kadang orang hak gi lalu tepi tu jadi pulah tekak itu. Tu baik alia belenya. Kadang-kadangnya hak hatu kena panah lita tepok kaki. Orang lalu tepi pun jadi tepok kaki. Ni. Sebab apa yang pergi lalu sebelum orang tahu. Lepas tu orang nak tahu tu kena orang reti tu. Orang reti bukan semata-mata kita masuk pergi. Sebab tu kalau kita masuk pergi tebal dengan tak tahu bagaimana. Gaduh-gaduh orang tebal tu pulah tekak nah. Gaduh-gaduh orang tebal tu mata tak gai. Kalau hatu dan jin hak panah lita tu mata buta, orang tebal kayu panah lita pun nak buta mata. Kalau misalnya yang kita tebal tu kayu panah lita tu, hatu hok duk situ, jin duk situ, tepok kaki. Maka orang kita tebal pun nak tepok kaki.
Lepas tu orang nak tawar saat ni tu orang kena reti. Kena reti cara nak tawar. Bukan semata-mata nak pergi tawar tu wak gadah-gadah. Sebab ni bersenggeh jadi tuk bomo salah satu kat ni. Salah satu kat ibu bapa yang dirahmati jangan gaduh. Kalau kita tak reti dengan demon ni, jangan duk gaduh. Gaduh-gaduh makan diri. Gaduh-gaduh makan diri. Ngana? Gitu wak panah-panah, gitu tebal. Sebab gitu tebal, gaduh-gaduh po tebal, tak ada bertawar ke apa ni. Mari wak umuh. Kayu hok kena panah lita, mari wak kasar jate. Wak kan halal. Ataupun wak gasuk. Duk umuh tu jadi baloh lah panah seduk tak cakap seni. Sebab apa? Kayu yang dia ambil wak umuh, kayu kena panah lita. Sebab belum daripada tawar. Ni kena cari orang panah lah. Bukan semata-mata kita tak panah, tak boleh wak. Kita kena semaya hajat dulu. Lepas pada semaya hajat takkan air. Lepas pada ta'ai doa pada Allah Ta'ala. Lepas pada tu kita kena gina getak-getak air di kawasan pokok kayu tu. Hak kena panah lita. Kalau pokok star pun pokok star. Kalau pokok nyu pun pokok nyu. Air hak kita semaya hajat baca yasin. Lepas pada tu kita pergi getak di kawasan pokok kayu kena panah lita. Kerana jin dia tak lari jauh tu. Duk kawasan kadang-kadang jin tu tepok kaki. Kadang-kadang jin tu buta mata. Bagi orang nak tebal tu, dia kena tahu cara nah. Kena kita tanya orang tua hak reti-reti. Kena kita tanya orang hak pandai-pandai. Jangan duk buat gamuk-gamuk cara kita. Kalau kita pergi tebal buat gamuk-gamuk cara kita, kadang-kadang kita klik malai karai nak duk tak leh. Jadi panah pedih. Panah pedih supaya hatu kena panah lita tu. Ya lita ni ya panah, lita ni ya pedih. Maka hatu hak kena lita tu ya panah pedih. Buta mata, tak gari mata kadang tepok lagi. Kita saat ni tu pergi kerak kokok kai, jadi panah pedih nak duk tak leh, nyawa tak leh. Sebab apa? Kena hatu lita. Itulah lebih kurang mau jawab nah daripada masalah pangkayu. Lepas tu pangkayu hak kena panah lita saat ni tu. Nah, kita nak ambil tu kena tawar dulu. Nak buat umuh kena tawar wi molek dulu. Dah. Dia katanya nak Rosi kata nah. Rosi katanya babo ngendok bia nai bang cirau au ngen nai kak pau cai dai mai. Dah. Masalah babo ngendok bia. Dok bia kena. Ia kata babo ngendok bia nai bang cirau. Au ngen nai kak pau cai dai mai. Ngen nai kak pau cai dai mai. Jadi masalahnya babo ngendok bia duit anak ataupun duit bunga. Kita taruh duit di bank 100,000. Setahun musim sampai setahun ya tu lah dok bia. Dok bia tak ada banyak. Kalau 100,000 tu berapa ya? Dalam 1,000 kau lebih kurang ataupun 100 lebih kurang. Tapi kita tahu dah duit dok bia saat ni tu baik hak dalam bank tu 150 kau ataupun 1,000 kau. Boleh ke dok kita nak cabutkan duit dalam poket kita nak bayar daripada dok bia tu. Ya tahu babo ngendok bia nai bancirau au ngen nai ka pau cai dai mai. Maka molek-moleknya kita ambil nah. Semolek-molek kita ambil duit dalam tu lah. Makna kata duit mana? Yakni duit hak duk dalam bank kita tu lagi bayar. Lepas tu duit dok bia ni, maka ulama katanya hak boleh buatnya 2-3 perkara. Kata setengah perkataan ulama, kita bakar duit tu. Kata setengah ni dengar dulu. Duit dok bia ni hak yang kita taruh dalam bank 1 juta. Maka tu baik mari dalam setahun tu pusing nah bank dak wap nego. Maka tu baik duit anak, duit bunga saat ni tu kita tu nah setahun kita atas 1 juta bolehlah 10,000 masalah. Hak 10,000 tu orang panggil tak ada sama tumbuk. Kita taruh 1 juta. Lepas tu baik mari kalau kita ambil tu boleh 1 juta 10,000. 10,000 tu duit anak 10,000 tu duit bunga. Maka 10,000 kata setengah ulama kita bakar. Dan kata setengah ulama, kita kamuh akan duit anak tu. Dan kata setengah lagi, ya kata Allah kalau kita kamuh jadi bazir. Yang kata setengah lagi perkataan 3 kalau kita bakar pun jadi bazir. Gini, ya kata kita ambilkan duit anak ni. Yakni kita pergi buat maslahah untuk orang-orang ramai. Orang panggil al-maslahatul ammah. Yakni maslahah untuk orang ramai. Apa maslahah ammah? Yakni kita buat jamai bagi orang muslimin di masjid. Ataupun kita buat pagar masjid. Ataupun kita buat batah orang muslimin duduk lalu. Ikutlah. Dah. Lepas tu comel lagu mana kita nak ambil duit lah kat pau, kita nak bayar untuk duit anak tu boleh tak? Jawab kata boleh, tapi kurang comel. Ambil duit 6 seneh. Dia kata 150 pun 150. Kalau 1,000 pun 1,000 ambil duit 6 hak comelnya. Sebab nak bayar duit anak kan. Dia boleh duit kita tak sewi campur dengan duit anak tu. Sebab nak jadi cuci. Dah.
Lepas tu dia kata laginya dah. Dia katanya babo kun kan ban เปิดร้านขายแต่เงินทุนเป็นเงินเกี่ยวกับยาเสพติดถามว่าเราคนซื้อฮารอมไหมครับมือทองไหมแต่ยาการโยโย่คนขายคนขั้นบ้านเปิดร้านขายแต่เงินทุนตู้น่ะเป็นเงินเกี่ยวกับยาเสพติดถ้าว่าถามว่าเราคนซื้อฮารอมไหมมือทองไหมjadi gelap perut dak. Jadi kata orang jual buka kedai tepi mah kita saat ni tu orang tu saat ni tu jual tu yang lungtung ataupun rasul mal dia kepala modal dia tu pen ngan เกี่ยวกับ ยาเสพติด yakni duit saat ni tu makna kepala modal hak ya wak nego tu daripada duit yang apa daripada duit kepala modal saat ni hak ya nego daripada duit dadah. Deh duit dadah duit tak comel lah. Lepas tu dia tanya tambah rau kun se haram mai. Orang beli pa kita ni haram ke tak haram kita beli kita tahu dah. Kata dia tu buka kedai, lepas tu duit hak dia turun modal tu daripada duit haram. Duit jualkan dadah, duit jual buat gila masalah. Maka kita orang pergi beli tu haram ke tak haram. Dah. Lepas tu kalau kita makan tu thong mai, yang ni gelap perut kedai. Jadi mau nak jawabnya, masalah kalau kita tak tahu, itu tidak wajib soal dan itu tidak jadi masalah. Bagi orang tak tahu, ya dia beli supaya kita tak orang buka kedai kampung kita, kampung pun Jawi ni, demo ni bukakan duit, ya tu duit haram cerak dah. Bagi orang kampung pun Jawi tu tahu belakang kata duit haram. Tapi orang luar nu mari sebelah balik Menara ko ataupun sebelah balik Teluk Hala nu ko mari beli orang ni, beli kedai yang ada sini, orang sini tahu belaka dah kata modal hak yang dia tu ni modal duit haram, modal duit dadah. Maka orang luar hak mari beli tu dengan tak tahu hak tu tak haram, tapi kita yang tahu tu yang tahu kata dia bukakan kedai, ambil duit haram saat ni tu mari buat menega, waktu kepala modal kita yang tahu. Lepas tu kita cari duk tolong dia juga. Bantu dia juga. Dia menega dengan duit haram dah. Seolah kita bantukan dia di atas buat maksiat. Bantu di atas buat benar haram. Sebab tu Tuhan katanya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi Tuhan kata dalam Quran ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah oleh kamu di atas kebajikan dan pula di atas takwa. Misalnya saudara kita ni susah, maka penega dia duit comel, duit bersih, dia tak ada makan, dia tak ada menega dengan duit haram, dia tak menega dengan duit dadah, dia tak menega dengan duit tipu kan. Duit dia sungguh. Kalau 10,000 duit dia cuci sungguh. Maka hak ni kita kena tolong saudara kita, tolong untuk bantu dia boleh hidup. Dengan hidup menega dia boleh sara anak dia mengaji, dia boleh sarakan anak dia boleh belajar, boleh hafiz Quran, boleh ngaji pondok, boleh ngaji situ sini, apa dia boleh ibadat ke Allah. Kita tolong ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan Tuhan kata wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolonglah oleh kamu di atas berdosa dan di atas buat perseteruan dengan Allah. Jadi demo ni kita tahu cerak dah. Orang kampung sini semua tahu kata dia menega, orang panggil modal dia, rasul mal dia, orang panggil kepala modal, duit haram, duit campur dengan dadah. Lepas tu kita pergi bantu dia, kita tolong. Seolah kita tolong di atas maksiat. Dia dapat dosa sebab dia menega dengan duit haram, maka kita pergi bantukan dia pun haram sebab kita tolong di atas maksiat, tolong di atas berdosa. Lepas tu kita makan, kita tahu dah kata dia jual tu duit haram, mula bukan nega kedai dengan duit haram, maka kita gelap perut weh. Kalau kita yang tahu bawa makan kolamu jadi metong dah, jadi kau gelap perut. Dah. Sebab tu daripada perkataan ulama ta ar-ridha bil maksiyati fa huwa maksiyatun. Kalau kita reda dengan seorang yang khijakan maksiat, duit yang nega, duit yang sektik, duit yang nega dengan duit dadah, duit tak comel, kita pergi sokong, pergi bantu dia,
Bermakna kata kita reda dengan maksiat, maka maksiatlah siapa kita. Kita tolong orang kerjakan berdosa, maka berdosalah siapa kita ibu bapa. Nah, alhamdulillah. Sekadar tu mau boleh jawab di atas hukum tu, hukum yang tanya. Tanya gelap perut tak? Jawab kata gelap perut. Comel ke tak comel? Jawab kata tak comel dah. Dia kata assalamualaikum babo sitkau. Khabar tunaikah sitkau ni? Siapa dia ni? Hidup. Hidup dalam uji. Hidup dalam apa be? Ujian. Hidup dalam ujian. Dia mau tanya, pelajar lama tanyanya nak pada babo-babo. Nak kepada berkaum babo. Dia kata assalamualaikum. Sikau kau berwaktu. Sikau kau bertu naikap. Kaya kau bertu naikap. Jadi babonyo apa dak ayatnya kali dah 0807023927. Nah tu. Siapa dia hidup dalam ujian ni, siapa dia ni, kita pun tak kena minta maaf nakak nah. Siapa dia tahu ni? Maaflah tak kena tu. Pelajar lama kita, pelajar mula babo kita lagi ni. Lepas tu dia minta betul babo itu. Khabar tu naika. Betul 0807023927. Nah, 0807023927 nah. Lepas tu dia kata babo ni Abdul Rahman tanya babo rau Tanya raksa akan nai semong. Suan yai pen ya non lap. Leo rau lakmat. Jadi dok makan ubat tu golek ke ubat sana ubat mengatur semua-semua. Lepas tu kita semaya. Nai lamat rau chop plen lap. Boy mat. Ya sab wa lamat rau sah mai. Rau pen boy mat. Walakin ya ni. Jadi dia saat ni tu dok makan ubat. Saat ni tu golek ke ubat dia tu golek ke ubat ni. Ubat apa ni? Ubat sini ni orang panggil golek ke ubat ni cara hasamong, cara hak otak golek ke cita wet ni golek ke ubat ni ubat ngatuk. Maka golek ke dok makan ubat ni makan, kalau tak makan nak dok tak leh, kalau tak makan dia mikir ngaru, mikir ikut dia, mikir lagu tu, mikir lagu ni. Kadang-kadang tak mikir, kalau tak makan lama-lama buat pada jadi tidur tak jenerah. Kalau dia tidur tak nyerah, situ jadi ragih. Apabila jadi ragih, nak buat amal pun tak boleh. Kecek sore, kadang-kadang ni, fok-fok ni, fok semsau ni, boleh kena jadi ni. Jadi mikir banyak, kalau tak makan ubat ni, dia mikir banyak. Lepas dah mikir banyak, tidur tak jenera. Apabila tidur tak jenera, dia jadi ragih. Lepas dah tu kecek yak beruk. Lepas tu tanyanya, kalau kita makan ubat ni, kalau tak makan, membawa kepada kita berbahaya. Dah bahaya kan? Jadi tak tidur malam. Apabila tak tidur malam jadi ragil siang hari. Kadang-kadang jadi ragil membawa pada jadi kecek lilih. Jadi kecek lilih, kecek banyak. Siapa nak break tak boleh sebab tak makan ubat ni. Jawab kata ketika ni darurah kita kena makan. Lepas tu kalau kita makan lagi golek kena jenera. Maka ketika tu tak ada apalah tu maaf lah. Sebab ad-darurah tubihul mahzurat. Yakni darurah itu memaaflah ia akan perkara yang diharam. Asalnya kita semaya sebab makan ubat ni kadang-kadang jadi ralik, jadi pelengpai, jadi lelak lagi. Kalau lelak kerana makan ubat tu makan ubat kerana nak jaga diri. Kalau tak jaga diri, tak makan ubat, nak semaya pun tak boleh. Kadang-kadang siapa dah jadi henyum, siapa kecek tahu ke mana, tak ingat dah waktu semaya. Sebab kita makan daripada kita tak makan. Patut kita makan oleh kan lelak sekaligus. Lelak dalam ketika kita semaya. Itu diharuhkan oleh syarak. Sebab kita tak makan membahayakan diri, tak boleh nak tidur kan waktu malam, maka dimaafkan akan dia dimaafkan dia. Dia kata keruang katanya puasa sunat nok jak wancan la perhat wan dai mai la pulambun la hikmah puasa mi akrai bang. Dia katanya masalah keruang kita daripada satu hitam. Dia katanya
Puasa sunat ni nak cak wan canlek wan perhang. Selepas daripada puasa hari Senin Khamis. Senin Khamis tu puasa Nabi bah. Yang ni puasa Nabi kita alaihi salam. Ada puasa selesai hari, kini puasa, esok tak puasa. Puasa nah, kini puasa, esok tak puasa, lusa puasa, tulak tak puasa pula. Tu puasa sunnah bagi Nabi Daud alaihi salam. Ada puasa Senin Khamis ni dalam seminggu 2 hari. Maka hikmat kita puasa nak hikmat puasa dulu. Puasa Senin Khamis ni yang pertama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah cara Nabi. Maka orang puasa dalam seminggu saat ni tu 2 hari. Ataupun kita nak puasa lain pada Senin Khamis pun boleh. Tapi jangan berdoa lah. Kalau puasa ni jangan puasa hari-hari. Hari puasa hak tu tak comel. Nabi tak suka juga. Umat dia puasa hari ke hari. Lepas sebulan puasa penuh. Puasa habis. Dalam masa sebulan puasa semua. Hak tu Nabi tak berkenan. Kenapa? Hikmatnya Nabi tak puasa semua. Takut tubuh badan kita jadi dhaif. Tubuh badan kita jadi dha'fun. Jadi lemah. Jadi tak kuat. Apabila tak kuat nak ibadat tak ada. Sebab tu Nabi lari kita puasa hari-hari. Adapun kita puasa saat ni tu Senin Khamis. Last minggu kita tak puasa 5 hari, maka kita mai puasa 2 hari. Salah satunya untuk hikmatnya kita puasa, yang pertama sekali dia boleh proseskan maidah kita, dia boleh proseskan masalah kapok kita. Kalau kapok kita hak tak comel, maka dia boleh berhenti gatik daripada penyakit kapok, jadi penyakit kot layan kita puasa. Sebab tu kalau kita puasa mula-mula sakit, patut dah kita puasa banyak hari bulan Ramadan. Puasa banyak hari, maka ia dibiasa kapok kita boleh berhenti. Kapok kita boleh rehat. Apabila kapok kita boleh rehat, tubuh kita pun sedar apa? Yakni sedar sihat. Jadi kau kuat. Sebab semua orang panggil asbab penyakit yang mari di perut, yang mari di batan. Sebab penyakit cimani mari di perut. Sebab penyakit maring mari di perut. Sebab penyakit uluran mari di perut. Sebab penyakit karet mari di perut. Semua penyakit mari di perut. Maka hikmat kita puasa Senin Khamis daripada sunnah Nabi ialah membawa pada nak proseskan perut kita dan maidah kita, kisaran kita, kapok kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Dengan sebab puasa ni, ia akan proseskan benda-benda tak baik, benda yang tak cuci di dalam perut kita. Patut kita jadi kau sehat, jadi kau kuat. Sebab tu kalau kita puasa, salah satunya jadi kuat. Patut perut kita pun dia boleh rehat. Patut penyakit-penyakit kecil manis, darah tinggi pun Allah Ta'ala nak berkurangkan daripada kita. Itulah keruang. Hikmat daripada kita puasa. Lain pada Senin Khamis pun boleh kita puasa. Jangan puasa hari Jumaat. Kalau puasa hari Jumaat tulen, hari Jumaat sehari, itu fahuwa makruhun. Tapi kalau kita nak puasa hari Jumaat juga, kita kena kacau emo Khamis Jumaat, emo Jumaat dengan Sabtu. Kalau tak saya puasa, Khamis Jumaat, pergi puasa Jumaat Sabtu. Jangan Jumaat semata-mata. Kalau puasa Jumaat semata-mata, itu dijawabkan hukum fiqh kata makruh, bukan haram. Setengah daripada hasaya kata bagaimana kita nak tahu ada saka jin dalam diri kita. Nak tahu saka jin ada dalam diri. Tak ada payah. Dia mau duk mengigam gopo dia. Golek kalau dia mau duk mengigam budak salah satu. Ataupun dia mau duk mengigam hamak di gajah. Mengigam hamak di gajah semua. Ini salah satu daripada demo tu ada saka setengah daripadanya. Emo saka orang tua demo dulu saka bidai. Emo saka orang tua demo dulu saka helo. Nak tahu mudah-mudah kata demo ada saka jin ataupun ada saka jin kuning, jin hitam, jin merah. Maka demo saat ni tu ngiga gapo dia dalam tidur. Boleh ngiga budak ke, ngiga lamung budak ke, ngiga dakat budak ke, ataupun hamak digajah ke hamak digapa. Tu mudah-mudahnya. Fang tu'wan kah. Siapa dia? Asmah. Lepas tu dia kata babo. Kita tak baca nama pemaaf dah. Tak ada baca tu babo. Ya. Terima kasih. Banyaknya. Ki ambil ijazah. Sekadar dulu malam ni. InsyaAllah kita sambung semula ibu bapa.
Masa kita pun sayuk, insya-Allah malam Selasa ni kita bertemu pula dengan ibu-ibu dan bapa kita. Mana hak mau royak boleh royak sepatah dua kata, itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hak mau tak boleh jawab, itu daripada hawa nafsu mu sendiri. Hak dia mau boleh beramal, itu daripada Allah. Dan hak mana hak dia mau boleh beramal, itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mana wasa dengar tak sedap, dengar tak molek, itu daripada hawa nafsu hamba dan daripada kejahilan hamba sendiri. Mintalah dia mau berdoa pada hamba sendiri, ibu bapa, dan saudara-saudari semua, minta hamba boleh sampaikan ilmu Allah sekadar mana yang hamba ada. Hamba tak ada pandai, tak ada alim, kata alim besar pun tak, tapi cuma ada sikit sebanyak. Mula tok guru besarnya, mula tok dalam kita besar kata, ada sikit royak sikit, ada sikit royak sikit, menyampai sikit. Jangan kata nanti kena ada banyak baru nak menyampai ke orang. Balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat kita boleh royak, maka kita royaklah. Gitulah ibu bapa, insya-Allah sama-sama kita berdoa malam Jumaat. Lepas tu banyak selawat ke Nabi, sallu ala Nabi, selawat tah Nabi berapa 1000 kali malam ni. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ataupun selawat kamilah, ataupun selawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Insya-Allah ibu bapa pakat-pakat buat amal, lepas tu mari ijazah lah. Nak ijazah pun mari. Baru ni anak murid tak payah bukit kita juga, mari cari amal. Kerana dia tinggal amalan tak payah bukit tu 10 tahun. Lah ni jadi kelak kabuk dia. Lepas tu dia nak betul semula. Mari jumpa dengan amalnya berdiri bulu romo gano, mari jumpa dengan baboi wasalah ni. Kita nak riak gimana? Kita ni dak bawa sikit sini sikit, ayah pesan dulu, so bawa sokmo sikit tak apa, sokmo. Bukan tahu hari ni tinggal 10 hari, wak sehari tinggal seminggu, tak jadi. Bawa sokmo. Ikhlas istiqamah. Gitu berapa lah lebih kurangnya. Ada yang kata aku lu qauli haza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.